Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa majak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama lagi pada pagi ini. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Sembang-sembang pagi kita. Itulah kita akan buat sembang-sembang pagi hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kena pin pula. Ya, Nepal. Apa khabar Nepal? Apa khabar? Pinkan dia. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Join CEO. Apa khabar? Hai, selamat hari raya Nur Farina. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi join Atuk. Siapa yang ada kuih raya lagi? Biskut raya. Akhir-akhir raya ni biskut raya sedap. Yang habuk-habuk tu pun sedap. Sedap. Kuih raya. Ya, Sulaiman Kulot, apa khabar? Pak Su. Oi, Pak Su. Pak Su raya di mana tahun ni? Kak Ngah, apa khabar? Afika. Ya, Hasri. Hey. Hebat-hebat semua ni. Salvi Ravi. Wow, Salvi Ravi. Also celebrate Aidilfitri kan? Celebrate. Nur Rasha, Nur Riz. Thank you. Terima kasih banyak bersama dengan tu hari ini. Saya macam pagi hari ini. Macam mana biasa. Tajuk kita hari ini. Hati mati. Wow. Wow. Orang tak mati lagi tapi hati dah mati. Itu yang menakutkan. Tiba-tiba hati sudah mati. Hatiku kecewa. Ya, Hasri. Terima kasih Hasri kerana sudi bersama dengan Atuk hari ini. Hatiku kecewa. Kecewa sama. Kecewa sama. Kau berada bersama dengan Atuk hari ini dari Kota Baru. Ada orang yang bertanya, Atuk dari mana? Kota Baru. Tok, nak tahu berada ni? Send location. Beres. Beres. Nanti bagi apa ni? WhatsApp. Lalu WhatsApp. Beres, no problem. Ada lagi biskut atas meja ni. biskut no meja ada. Kamal Niaga, terima kasih. Saleha Tasik. Tasik. Mai 66. Mai. Duit raya RM10 ya. Farid. Kau update hari ini. Salam lebaran kepada rakan di Indonesia. Duit raya. Rakan Indonesia, apa khabar? Apa khabar rakan Indonesia? Rakan Indonesia, apa khabar? Pin dah. Ya, perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Tok. Moga sihat selalu, sihat sama. Ya, bagi rakan-rakan daripada Indonesia, salam lebaran. Indonesia dia panggil salam lebaran. Menyambut Aidilfitri, salam lebaran. Wow, daripada Aceh sampai ke Papua. Jauh tu. Rakan dari Medan, apa khabar? Bandung, sejuk Bandung. Seronok. Tapi Atuk pergi Brestagi. Brestagi, Danau Toba. Seronok Danau Toba, Brestagi. Wow, berehat daripada besar danau tu. Ada ferry apa semua. Aduh, besar Brestagi. Kalau Malaysia ni tak kenyal lah. Tapi tak sejuk. Brestagi boleh tahan, sejuk juga. Seronok juga Brestagi. Wow. Apa khabar orang Sabah, Labuan. Terima kasih. Orang Labuan sudah membuat pembelian. Terima kasih banyak. Semoga sudah pun menerimanya. Amin. Terima kasih. Bagi rakan-rakan yang belum lagi buat pembelian, kasturi 2 dengan kasturi Mariam. Satu untuk isteri, satu untuk suami. Satu untuk pak mertua, satu untuk mak mertua. Satu untuk makcik, yang kedua untuk pakcik. Ya, Haji Muhammad. Muhammad Zaki, terima kasih. Kusairi Samsudin, terima kasih. Lebaran masih lagi di kampung, ataupun anda sudah pun pulang ke sarang. Pulang ke sarang di Kuala Lumpur, tempat mencari rezeki. InsyaAllah Atuk doakan kepada semua yang mencari rezeki, semoga banyak dapat duit tahun ini, banyak dapat harta tahun ini, InsyaAllah. Tapi kena banyak beribadat. Banyak harta tak beribadat, tak berbaloi bro. Pema. Ya, Jazli. Nak dapat duit banyak, nak apa duit banyak, itu daripada Allah. Rezeki Allah beri rezeki. Jadi kena selalu menghadap dia.
Menghadap lah. Kita nak cuti panjang pun kena menghadap bos. Bos, nak cuti bos. Bos, nak cuti bos. Jadi kalau kita dah tahu rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kena menghadap dia. Macam mana nak menghadap tu? Oh, sonan je. Yang pasti 5 waktu jangan miss. 1. Awal waktu lagi cantik. Yang kedua, tambahkan menghadap tambahan. Apa itu? Solat sunat. Solat sunat ini menghadap. Sebab solat ini menghadap. Menghadap, mintalah rezeki. Ya Allah, aku nak rezeki ya Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki ya Allah. Ya Allah, jika rezeki aku di langit turunkan Allah. Ya Allah, jika rezeki aku di laut naikkan di darat ya Allah. Jika rezeki aku ada di perut bumi keluarkan ya Allah. Ya Allah, jika rezeki aku susah mudahkanlah ya Allah. Jika rezeki aku sedikit banyakkanlah ya Allah. Ya Allah. Minta. Saya follow Atuk dari zaman first day untuk buat live. Terima kasih. 2 tahun lepas kan, kalau tak silap lebih kurang macam tu lah. Lain dah sekarang. Banyak perubahan hasil daripada cadangan-cadangan daripada kawan-kawan anak cucu Atuk yang dalam ni lah. Buat elok-elok sikit, pakai baju elok sikit, biar smart sikit, biar nampak handsome sikit. Wow. Macam tu lah. Biasalah kan. I'm Bas Express. Wow, masih di atas bas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wow, lipat sama naik bas express. Pergi balik. Bas express buat duit bro. Salam ceria hari ini, salam ceria hari ini, hati mati. Itu tajuk kita. Jangan sampai kita belum mati, hati dah mati. Rugi, hancurnya hatiku. Why? Jangan bagi hancurkan. Jangan bagi hancurkan. Dalam Islam dikenakan konsep sesuai ayat tentang kematian dalam Islam. Sebuah hati tanda sebuah hati mati. Sebuah hati dan tanda sebuah hati mati. Jadi sebuah hati adalah hati ini adalah satu-satunya organ. Ya, selamat hari raya. Selamat hari raya. Ya. Hati ni hantu pula. Hati ni di antara organ yang ada satu. Bukan 2, bukan 3, bukan. Tak berpasangan. Kalau buah pinggan berpasangan, tangan berpasangan, kaki berpasangan, mata berpasangan, hidung, 2 lubang hidung. Tapi jantung, hati hanya satu. Sebab tu orang kata, aku dah beri hatiku padamu. Aku tidak ada hati lagi pada yang lain. Sebab apa? Sebab aku dah beri pada kau. Tapi kenapa kau tak terima? Kenapa kau tak jaga elok-elok? Kenapa kau hancurkan hatiku? Allahu Akbar. Allah tidak menjadikan sebagai individu 2 buah hati dalam tubuhnya. Allah, itu surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 4. Allah tidak menjadikan seseorang individu 2 buah hati dalam rongganya. Tak ada. Allah menjadikan satu hati saja. Hati itu untuk Allah. Hati itu untuk Rasulullah. Hati itu kedua ibu bapa kita. Hati itu untuk suami kita. Hati itu untuk isteri kita. Hati itu untuk anak-anak kita. Cantik. Saya dari Perak nak ke JB. Wow, drive ke boleh. Perak JB. Oh, boleh tahan tu. Ada jam tak sekarang? Jangan. Ni tengah drive ke ni? Bahaya ni. Tengah drive tengok Atuk live ni. Oh, bahaya kan? Oh, take care. Jaga diri. Sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Kawan kita dari Perak ke Johor Bahru. Seronok sekarang buat kereta. Ringan je buat bas. Macam kereta. Buat bas. Ringan je kawan kata. Sebelah tangan je pusing macam ni je steering. Pusing kiri, pusing kanan, pusing kiri, pusing kanan. Itu je kerja dia. Itu je kerja dia. Sembang pagi hari ini, Allah tidak menjadikan seseorang individu itu ada 2 hati. Satu hati. Jadi kau dah pergi kepada orang, hati kau tu habislah hati kau. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, seluruh tubuh baik. Jika daging itu rosak, seluruh tubuh juga akan rosak. Ingatlah, segumpal daging itulah yang dinamakan sebuah hati. Sebuah hati. Kaulah bintang hatiku. Kaulah buah hatiku. Macam-macam. Jangan hancurkan hatiku. Oi, banyak yang berasmara dana mengenai hati. Hebat. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh badan baik. Jika segumpal daging itu rosak, seluruh badan rosak. Ingatlah, segumpal daging itu ialah hati. Maknanya jika hati baik, seluruh baik. Jika hati rosak, seluruh rosak. Tapi ada orang kata juga, alah, mulut je tu, hati baik. Boleh pakai ke macam tu? Boleh pakai ke? Siapa boleh komen sikit? Ada orang kata, alah, mulut dia je tu celupa, tapi hati baik. Boleh pakai ke? Tapi Allah kata, kalau hati baik, maka
perbuatannya baik. Kalau hati rosak maka rosak. Itu kata daripada hadis Bukhari dan Muslim. ke 2 biji mata ni. Selamat Hari Raya Tok. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Dah start puasa 6 Tok. Belum, ada 6 hari lagi. InsyaAllah minggu depan kot. Dorongkan hati ke arah amal dan kebaikan. Cantik. Dorongkan hati. Bukan setakat dorong paksa hati. Hati kena paksa. Kalau nak beribadat kena kena paksa. Hati kena paksa. Kena paksa kot. Ibadat bukan sukarela ke? Mana boleh? Mana boleh? Yang sunat boleh lah. Boleh tak sukarela. Tapi rugilah. Tak buat tak dapat pahala. Tak buat tak dosa. Tapi tak dapat pahala. Kita kan nak ke akhirat. Apabila nak ke akhirat, kita ni akan mati. Apabila mati kita nak bawa apa? Nak bawa harta? Tak ada. Nak bawa kereta besar? Tak ada. Nak bawa bas besar? Tak ada. Tak ada. Rumah besar? Tak ada. Bini cantik 2, 3, 4? Tak ada. Tinggal. Tapi bawa apa? Amal ibadat. Jadi yang wajib kita sapu, yang sunat pun kita sapu. Itu baru bagus. Kena sapu dua-dua bro. Rugi tak sapu dua-dua, rugi. Sembang pagi hari ini bersama dengan Tok. Siapa yang berminat dengan Kasturi Duha, siapa yang perlu solat sunat duha, please tolong solat sunat duha. Solat sunat duha. Solat first. Apa saja yang kau nak buat, pastikan solat first. Ini yang paling penting sekali. Paksa ya Tok. Memang baik-baik, semoga hati dijaga Allah selalu. Amin. Kena paksa. Sebab apabila kita mengatakan lafaz asyhadu an la ilaha illallah, kita dah mengaku dah tiada tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi apabila kita sembah melainkan Allah, tidak ada lain lagi selain pada Allah, kita ikut perintah dia. Apa perintah dia? Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembah aku, untuk solat. Jadi wajiblah. Dah kita dah mengaku. Kecuali kita al-kafirun. Al-kafirun tak boleh. Kan? Kita ni Islam, beriman, beribadat. Macam mana yang jelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau berdiri hari ini, hati mati. Jaga hati. Biar mati bersama dengan badan kita. Ataupun yang eloknya hati boleh diderma kepada orang lain. Hati kita tak mati, badan kita mati. Kena buat? Boleh buat? Boleh. Dermakan. Saya setuju mendermakan organ saya jika saya meninggal. Tapi jangan jagalah biar hati tu hati yang baik, hati yang bersih, hati yang murni. Kalau hati tu kotor, siapa nak ambil bro? Ketahuilah dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh badan baik. Jika ia rosak, maka seluruh badan rosak. Jadi maknanya ayat yang dikatakan mulut je tu bacul macam tu, baca cakap banyak, hati baik, tak boleh pakai. Kalau berdasar kepada hadis ni, tak boleh pakai. Tak boleh pakai. No way. Saya hari ini bersama dengan tu, lupa pula nak ambil air. Mesti dah harga ni depan ni. Dah harga. Sebuah hati mempunyai peranan penting kepada jiwa manusia. Hati itu terpenting mengenai emosi dan jiwa manusia. Jadi ada beberapa penyebab yang hati mati, hati dalam Islam. Kita mempunyai organ tubuh tersebut, organ hati ini harus semaksimum mungkin menjaga agar jangan sampai dikotori. Jaga hati. Walaupun keseluruhan hati sudah putih dah, ada satu dot dia hitam. Kena jaga. Hari ini satu dot, minggu depan 2 dot, kemudian 3 dot, akhir sekali dot. Habis lah. Sembang pagi hari ini, menjaga hati tidak semudah menjaga organ-organ lain. Kerana penyakit hati jauh lebih banyak, lebih susah mengobatinya dibanding dengan penyakit organ yang lain. Jadi hati ini bukan senang nak jaga. Dia ada sakit yang gaib dan dia ada sakit yang nyata. Ada yang bengkak hati, itu yang nyata. Joint disc ke apa ke. Tapi sakit hati, hasad, dengki, itu yang gaib. Yang lebih teruk daripada joint disc. Itu sakit hati, hasad, dengki, cemburu, yang melulu, macam-macam. Jadi kena jaga. Kena jaga itu bukan senang. Bukan senang. Okey, bagaimana nak menjaga hati? Bagaimana nak menjaga hati? Hati pun bisa mati ataupun tidak berfungsi seperti bunuh diri dalam Islam. Kalau hati sudah mati, Tok Utama sudah bunuh diri. Hati sudah mati, tak berfungsi lagi. Terima kasih.
Kata-kata semangat. Dah buntu. Dah buntu. Jangan buntu bro. Jangan buntu. Hebat lagi. Hebat. Jaga hati. Jaga hati. Kalau nak bahagia, jaga hati. Nak rumah tangga aman damai, jaga hati. Jaga hati. Ya Syed. Selamat pagi. Morning. Arsyad Muhammad. Mola. Terima kasih kerana sudi. Jaga hati. Pentingnya jaga hati. Dan banyak faedah kita menjaga hati. Nak awet muda, jaga hati. Awet muda. Ya Syam. Assalamualaikum Jimat. Waalaikumsalam. Seronok dengan Richard Jimat. Terima kasih Syam. Kalau nak maju dalam perniagaan, jaga hati. Nak rumah tangga bahagia, jaga hati. Nak suami sayang isteri sayang suami, jaga hati. Syam nak suruh girlfriend jaga hati. Jaga hati. Nak suruh jiran suka kita. Jaga hati. Jaga hati. Nak suruh Allah sayang kita. Jaga hati. Dengan Allah. Betul-betul Nabi pun pernah pesankan. Ya. Jaga hati. Dari mana Kota Baru. Atuk dari Kota Baru. Mudah sangatlah aku ni kau panggil abang. Asyad ni. Betul-betul. Jaga hati. Apa-apa. Nak kedamaian dalam hidup kita. Jaga hati. Nak bisnes maju. Jaga hati. Nak pastikan pelanggan tak lari. Jaga hati. Nak suruh ibu bapa suka kita. Jaga hati. Saya berjaya Selangor. Wow, orang Selangor. Hebat. Saya berjaya. Selamat bertugas. Jaga hati. Apa lagi? Cuba sebut. Apa masalahnya? Apa yang kita nak? Semuanya jaga hati. Jangan bagi hati itu mati. Ada tanda-tanda hati itu mati. Kita tak sedar. Kadang-kadang kita kejar kebahagiaan, tapi hati kita tak jaga. Berarti umpama mencurah garam ke laut. Kita nak suruh orang lain jadi baik, tapi kita tak jaga hati dia. Jaga hati ni tak sama. Jaga hati isteri lain, jaga hati ibu bapa lain, jaga hati anak-anak lain, jaga hati kawan lain, jaga hati kawan sepejabat lain, jaga hati bos lain, jaga hati Allah lain, jaga hati Rasulullah lain lagi. Ada cara-cara dia tu. Jaga hati Allah SWT ialah beribadat sepenuhnya. Amal ma'ruf nahi munkar. Itulah kunci jaga hati kepada Allah. Buat apa yang dia suruh, tinggal apa yang dia larang. Selesai. Jaga hati Rasulullah. Kita kata sekali kita berselawat kepada Rasulullah, kita mendapat 10 kali Allah berselawat kepada kita. Dan apabila orang yang sentiasa berselawat kepada Rasulullah di pada mahsyar nanti akan mendapat syafaat, pertolongan daripada Rasulullah. Dapat berlindung di bawah arasy Rasulullah. Dapat duduk dalam malaikat macam aircon apa semua macam tu. Sejuk kan? Tapi jaga hati Rasulullah. Macam mana nak jaga hati Rasulullah tu? Lakukan sunnah-sunnahnya. Solat sunat dia, bagaimana dia menjadi insan yang baik, perbuatan baik Rasulullah, selalu berderma, selalu membantu orang, tidak pernah marah orang. Itu sikap Rasulullah. Jadi kita follow saja apa yang kriteria yang ada pada Rasulullah. Berarti kita buat baik kepada Rasulullah. Apabila kita jaga hati Rasulullah, maka kita akan mendapat kasih sayang daripada Rasulullah. Terima kasih buat pembelian. Terima kasih. Jadi hati semua berpunca daripada hati. Satu-satunya tempat yang syaitan tak boleh masuk ialah hati. Syaitan minta dengan Allah, ya Allah, setelah aku dikeluarkan daripada syurga, aku ingin menggoda hamba-Mu, dan berilah aku masuk sampai ke hati. Tak boleh. Syaitan tak boleh masuk dalam hati. Tak boleh. Tapi syaitan boleh masuk dalam darah kita. Boleh. Masuk dalam telinga. Boleh. Masuk dalam lubang hidung. Boleh. Syaitan boleh masuk. Kap, apa khabar? Wow. Selamat Hari Raya kap. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Salam duha. Maaf zahir batin. Salam Aidilfitri. Terima kasih banyak. Puasa 6. Atuk ada 6 hari lagi. 6 hari lagi. Belum start. Tapi asalkan bulan Syawal. insya-Allah. Jadi kalau 30 hari
30 hari dan disambung dengan puasa 6 bulan Syawal, berarti umpama pahalanya puasa setahun. Pasal apa puasa setahun tu? Siapa tahu? Apa yang dikatakan maksudnya puasa umpama puasa? Sebab 30 hari puasa bulan Ramadan, sekali puasa dapat 10. Berarti 30 hari dah 300 dapat. Kan? Sambung lagi 6 hari, 10 sehari dapat, berarti 60. Jadi 360 hari setahun. Itu maknanya pahala setahun. Kan? Asyad, pahala setahun maknanya. Kau dah puasa dah 30 hari, berarti 300 hari. 300 pahala dapat. Sambung 6 hari lagi, berarti 60 pahala. Jadi setahun lah. 360 hari setahun. Itulah Allah suka, Allah sayang kepada manusia ni. Allah sediakan syurga luas. Allah tidak pernah memberi kota. Okey, kota untuk syurga tahun ni hanya sekian orang. Tak ada. Siapa yang buat baik, siapa yang patuh, siapa yang beriman kepada Allah SWT, syurga. Syurga. Siapa yang buat jahat, siapa menipu, siapa yang berbohong, neraka. Neraka. 1 campur 1 2, senang je. Senang je. Siapa yang jawab 1 campur 1 2, umpama baik campur baik, jawapannya syurga. Tapi kalau jahat campur jahat, neraka. Neraka. Tapi kalau baik campur jahat, jahat campur baik, wallahu a'lam bissawab. Tak jelas. Itulah. Kau berada hari ini. Sema-sema pagi hari ini, bersama dengan Atuk hari ini dari Kota Baru. Terima kasih banyak. Siapa yang berjenguk, siapa yang nak buat pembelian, tekan beg kuning tu. Tekan beg kuning, cuba study sikit. Study sikit. Atuk mencadangkan supaya kita mengamalkan, meringankan, membuka minda, dan semoga Allah beri hidayah supaya kita membuat sedekah secara jariah, sedekah. Saya tag, terima kasih. Jadi sedekah jariah. You beli satu apa ni, kasturi duha, buat pergi tak masjid. Buat pergi tak masjid. Ini sedekah saya wakaf untuk siapa yang nak solat, dia gunakan. Dapat pahala bro. Banyak pahala dapat. Modalnya tak seberapa. Modal tak berapa, dapat pahala banyak. Jadi itu adalah salah satu daripada ibadat-ibadat kita yang boleh buat tambahan kepada kita. Tambahan kepada apa ibadat yang kita telah lakukan. Itu tambahan. Ini tambahan ibadat. Solat wajib dah buat, solat sunat dah buat, zikir dah buat, baca Al-Quran dah buat. Jadi kita dah tambah lagi dengan sedekah. Sedekah tu kita boleh buat dalam bentuk beli perfume tu, letak di surau. Macam tu lah. Macam tu lah. Ataupun buat pembelian. Atuk, yang saya punya tak payah hantar kat saya lah. Tapi atuk letak kat surau. Boleh. Boleh. Bisa diatur. Bisa diatur. Itu kaedah kita. Kita dengan Allah SWT jangan kedekut. Kalau nak murah rezeki, jangan kedekut. Kalau kedekut dengan Allah, bilang dia yang menolong kita, dia yang bantu kita. Maksud kedekut di situ ialah jangan kedekut nak infak, nak sedekah dan sebagainya. Sebab Allah bagi jaminan kau tidak akan miskin walaupun kau bersedekah. Tidak akan. Jadi orang yang paling hebat bersedekah ini, sebagai contoh, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, dia sekali dia sedekah separuh daripada harta dia ada. Sayyidina Umar bawa harta kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, Umar, berapa banyak lagi harta kau ada yang kau tinggal kat rumah? Separuh ya Rasulullah, separuh. Aku dah bawa separuh. Kalau 1 juta, dia bawa setengah juta. Setengah juta lagi ada kat rumah dia. Sayyidina Umar ni orang kaya. Orang kaya, dia bukan main-main. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar. Datang Sayyidina Abu Bakar, bawa, ini infak saya. Ini sedekah saya. Wow, Rasulullah kata. So, berapa banyak kau tinggal kat rumah? Aku bagi semua. Bagi semua. Aku sudah ada Allah dengan Rasul. Sudah cukup padaku. Itu orang beriman. Ahli syurga. Dijamin syurga. Pada dia cukuplah. Dia ada Allah dengan Rasul. Harta-harta dia tak penting. Tak penting tu berarti harta tu untuk infak. Bukan tak penting cari harta. Penting. Cari harta mustahak. Wajib cari harta. Tapi berbanyaklah kepada infak. Berusaha ke arah itu. Bukan kata cari harta nak buat pesaka. Tak betul. Tak betul. Itu bukan sunnah. Cari harta buat pesaka bukan sunnah. Rasulullah tak buat tu. Rasulullah wafat tak ada harta langsung. Tak ada harta. Ada capai satu, kopiah satu, jubah satu. Itu je. Sedangkan dia tu Perdana Menteri, Presiden, menguasai sebuah kerajaan yang besar. Tapi
baginda wafat dengan tidak meninggalkan apa-apa harta. Bila ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau akan tinggalkan kepada umatmu? Aku akan tinggal dua perkara, iaitu Al-Quran dan hadis. Umatku jika berpegang kepada Al-Quran dan hadis, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Itulah pusaka yang besar. Tapi kita dah, kenapa kaya tu? Tak seri. Inilah nak bagi anak-anak senang. Itu bukan cara Rasulullah. Rasulullah tak ajar benda macam tu. Sebab itulah apabila kau nak tinggalkan harta kepada anak-anak, anak kau tak kenal Al-Quran, anak kau tak kenal solat, apa untungnya? Rasulullah tak ajar. Rasulullah suruh kenal Al-Quran, kenal hadis. Berarti kau kena beribadat, anak kau kena beribadat, kena tinggal, kena tekankan. Itulah harta yang paling bernilai. Bukan tinggal tanah kelapa sawit beribu hektar. Bukan tinggal harta. Silap. Bagi seorang insan yang meninggal harta untuk anak-anak, itu satu kesilapan besar. Sikit-sikit boleh lah. Cakap rumah satu seorang ke macam tu. Yang lebih cari sendiri lah. Lebih. Yang duit kita pun kalau yang lebih, kita infak lah. Sebab apabila kita meninggalnya anak Adam itu, 3 akan ikut ke kubur, 2 balik, 1 tinggal. 3 akan ikut kubur. Iaitu pertama, isteri comel ikut, harta banyak ikut, kereta besar ikut, dan amal ibadat kita. Tapi 2 balik, isteri comel balik, cari untuk lelaki baru. Harta balik, anak kita bawa. Habis kita dengan siapa? Dengan ibadat kita, solat kita, baca Al-Quran kita, zikir kita, puasa kita, haji kita. Itu yang bersama dengan kita dalam kubur. Bini comel setia sehidup semati. Wow. Sehidup semati apa? Bapak apa ni, suami mati. Anak kahwin lain. Macam tu. Macam tu. Jadi sesiapa yang meninggalkan harta, kononnya untuk menyenangkan anak-anak, satu kecelakaan besar. Sebab itu bukan sunnah. Rasulullah pernah pada suatu hari sedang solat, habis saja solat, bergegas masuk dalam kamar. Dan Rasulullah pergi ambil, keluarkan, tunjuk kepada sahabat-sahabat, ini satu cincin. Aku teringat aku ada satu cincin, aku kena sedekahkan. Sebab aku tak nak di pada mahsyar nanti apabila nak masuk syurga, aku tak nak dipersoalkan mengenai cincin ini. Aku sedekahkan. Itu dia buat. Jadi tak ada tinggal apa-apa. Sekarang Rasulullah ada anak Fatimah, ada cucu Hasan dan Husain, ada. Tapi dia tak tinggal harta. Yang dia tinggal ialah Al-Quran dan Sunnah. Quote of the day hari ini, tema pagi bersama dengan Tok hari ini, tajuk kita hati mati. Sebelum kita meneruskan bual bicara kita membaca dulu surah Al-Fatihah. Kita niatkan baca Al-Fatihah ini, pahalanya semoga Allah sampai kepada Rasulullah, sahabat-sahabat, anak-anak, keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa kita, supaya sama-sama kita baca surah Al-Fatihah, disampaikan kepada kedua ibu bapa kita, anak-anak, isteri atau suami, menantu, rakan-rakan. Rakan-rakan quote of the day yang ada bersama dengan Atuk ini, atau yang pernah bersama dengan Atuk, semua sekali dah setahun lebih, dah masuk 2 tahun dah. Yang pernah masuk, yang dah ada, dah hilang, yang baru, semua ada. Semoga menerima pahala bacaan Al-Fatihah yang kita akan baca bersama. Atuk baca di sini, kau baca di sana. Baca di sana. Dan kepada muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah pun meninggal dunia. Jadi semoga menerima pahala Al-Fatihah yang kita akan baca. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya-Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Semoga Allah sampaikan kepada semua. Hai. Hai. Cucu baru bangun. Quote of the day hari ini, sema pagi hari ini, bagi sesiapa yang berminat untuk merasai perfume kasturi. Kasturi ini adalah bau wangian yang paling disukai oleh Rasulullah. Bau wangian kasturi. Oh, sedap bau.
Barangan kasturi yang disukai oleh Rasulullah ialah bau kasturi. Kata Anas bin Malik, Rasulullah begitu suka kepada bau wangian dan khususnya kepada kasturi. Jadi atuk pun buat formula tu kasturi. Ada orang panggil kasturi kijang lah, whatever lah dia panggil pun. Tapi semua itu adalah kasturi. Bau wangi kasturi. Wangi kasturi. Jadi siapa yang berminat boleh buat tempahan, tekan beg kuning tu. Tekan beg kuning, boleh buat pembayaran terus dengan TikTok. Beli melalui TikTok lebih murah beli direct dengan Atuk. Sebab TikTok paksa sebagai diskaun. Beli dengan Atuk 29, capur kalau tambah RM5, jadi 34. Jadi yang untuk main besar, untuk orang tersayang, yang ni untuk orang tersayang, kasturi Mariam 39 capur RM5 jadi 44. Tapi tak apalah untuk orang tersayang kan. Alah, berapa sangat? RM48. Bagilah untuk isteri senyum. Malam-malam bau kasturi. Suami bau kasturi dua, isteri bau kasturi Mariam. Oh, seronok. Tak percaya buat. Hai. Kau berdeh hari ini. Saya pagi hari ini bersama dengan Atuk. Terima kasih banyak. Rakan-rakan yang sudi bersama Atuk. Sebelum masih lagi bulan Syawal. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Rakan-rakan daripada Sarawak, Sabah. Wow, apa khabar? Kek lapis Sarawak. Rindu kek lapis. Oh, kek lapis Sarawak. Sedap. Apa khabar rakan di Gunung Kinabalu? Lama tak pergi Gunung Kinabalu. Wow, tak payah pergi New Zealand. Pergi Gunung Kinabalu. Ada ladang lembu. Cantik. Oh, rakan-rakan daripada Indonesia. Ya, salam lebaran Indonesia. Masih di kampung ataupun sudah pun mulai bertolak ke bandar-bandar besar Jakarta, Bandung, Semarang, Balikpapan, Pontianak. Oi, bandar-bandar besar saja tu. Bandar-bandar besar. Selamat menyambut lebaran. Terima kasih rakan-rakan kita semua. Kita sambung lagi dengan quote of the day bersama dengan Atuk hari ini, hati mati. Apa tanda-tanda hati mati? Tanda-tanda hati mati menurut Islam. Satu, tidak gelisah saat tidak ibadat. Itu tanda hati dah mati. Bateri dah kong. Tidak gelisah apabila dengar azan. Allahu Akbar. Dia buat dah. Allahu Akbar. Dia buat tak dengar je. Itu azan, panggilan ilahi. Allah panggil suruh solat. Jadi dia tak gelisah pun. Itu tanda hati mati. Tapi bagi orang hatinya hidup, segar bugar. Wah, dah azan dah. Okey. I kena pergi. Itu orang yang kuat. Bersemangat. Segar bugar. Bila hati mati, dengan azan pun buat tak tahu je soal ibadah. Soal ibadah. Tidak gelisah saat tidak beribadat. Lebih lagi orang gelisah bawa kereta. Kita belum solat zuhur ni. Sekarang sudah 3.30 tau. 3.30 tau. Zuhur dah nak habis ni. Kita dalam perjalanan. Niat jamaah akhir. Ya tak ya juga. Itu hebatnya Islam. Aku niat jamaah akhir solat zuhur dalam solat asar. Teruskan perjalanan. Tunggu asar. Masuk solat asar, buat dua-dua sekali. Cantik. Jadi solat jamak ataupun solat qasar ataupun jamak dan qasar. Kan beres tu. Beres. Jadi tidak gelisah saat tidak beribadah. Itu contoh di mana hatinya sudah mati. Termasuk tanda-tanda sebuah hati yang mati adalah tidak merasa gelisah atas ibadah yang tertinggal, tidak terlaksanakan dan tidak menyesal atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Tinggal solat begitu je. Kena qada bro. Tak boleh, tak qada tak boleh. Kena ganti hutang wajib dibayar. Hutang wajib bayar. Walaupun tak ditutup, hutang dengan Allah kena bayar. Bahkan kena utamakan hutang dengan Allah dulu, baru hutang dengan makhluk. Qada. Nak qada macam mana tu? Betul lah. Kalau solat subuh, qada subuh. Solat zuhur, qada zuhur. Saja aku solat subuh, qada 2 rakaat kerana Allah Taala. Saja aku solat zuhur, qada 4 rakaat kerana Allah Taala. Macam tu lah.
Kalau dah tua-tua ni, banyak geng-geng atuk ni, yang tua-tua ni, geng-geng tua ni kena qada lah. Jangan tak qada. Qada tu wajib tau. Qada wajib. Bahkan ada setengah ulama kita, you tak boleh solat sunat ni, tarawih apa semua. Kalau qada you masih belum habis. Kena habiskan qada. Kalau tak habis tak boleh. Kena habiskan bro. Kena habiskan. Jadi kita kena qada. Assalamualaikum. Oh, dah tak ada dah. Kan ada rakan nak ni tadi nak live bersama. Tak ada dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat Hari Raya. Lain putus-putus ke? Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Oi, dah putus pula. Oh, putus pula. Ya. Yeah. Putus pula dia. Kau balik. Kau balik. Itulah kita kena qada. Jadi apabila kita rasa kita masih tertinggal banyak solat kita gelisah, ya Allah, apa jadi kalau aku mati besok? Banyak aku tak sempat qada, ya Allah. Terus qada. Kena qada. Tak dengar clear, line tak clear bro. Tak masuk. Nampak aja klip-klip. Tak nampak, tak ada suara. Tak ada suara. Jadi kita kena qada. Jadi bagi orang yang hutang solat banyak, tak qada, maknanya hatinya sudah mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi bagi Allah mengeluh, selalu mengeluh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, banyak hutang aku, ya Allah. Banyak hutang dengan Allah, banyak qada. Qada. Cara qadanya cukup mudah. Setiap kali waktu kita solat sunat, kita qada. Macam kita kata contoh solat subuh. Kita bangun pukul 5 pagi atau pukul 4 pagi solat tahajud. Kemudian apabila masuk waktu subuh, kita solat sunat fajar 2 rakaat. Kemudian kita solat subuh 2 rakaat. Selepas solat subuh tak ada solat lagi, maka kita solat lagi 2 rakaat, solat subuh qada. Selesai satu. Kemudian zuhur pula. Macam tu juga. Kita buat solat kalau ambil wudu, solat wudu dulu 2 rakaat. Kemudian solat qabliyah zuhur 4. Kemudian solat zuhur 4. Solat ba'diyah zuhur 4. Solat qada zuhur 4. Macam itulah. Jadi sentiasa buat. Last qada sentiasa buat beringan. Kata ulama, jika kita sudah beringan, kita boleh melakukan solat sunat dan insya-Allah Allah akan ampunkan kita walaupun katakanlah kita meninggal tapi qada belum habis. Tapi kita sudah continue. Setiap kali 5 waktu termasuk plus 5. 5 plus 5. 5 waktu plus 5 waktu qada. 5 waktu tunai, 5 waktu qada. Plus. Jadi 5 plus 5. Kena amalkan. Kena buat. Tak boleh sebab solat ini adalah amalan yang pertama yang akan ditanya daripada mahsyar. Amalan pertama. First. Kalau solat fail, walaupun kau pergi haji 20 kali, tapi tak ada ambil kira. Begitu juga puasa tak ada ambil kira kalau solat kau fail. Jadi solat ini, kalau solat fardu kita fail, ataupun ada kekurangan, maka kita boleh ganti dengan solat-solat sunat. Sebab itu apabila solat fardu kita fail, Allah akan memerintahkan, hai malaikat, cuba semak solat sunat dia. Jadi malaikat akan semak solat sunat. Semak, ba'diyah qabliyah okey, tahajud okey, duha, cek duha okey, witir okey. Maka pahala itu akan diambil, ditampal bersama pahala solat wajib. InsyaAllah jika didapati bahawasanya pahala itu banyak, berat, maka anda akan masuk syurga. Kerana apa? Dengan pertolongan daripada solat sunat. Bukan daripada haji, bukan daripada sedekah, bukan daripada puas, bukan. Ibadat lain tidak boleh membantu ibadat solat, kecuali ibadat solat juga, iaitu solat sunat. Ini ibadah pun kena buat smart smart ibadah kita kena buat. Jadi qada lah. Cara nak qada, duk fikir berapa puluh tahun tertinggal atau berapa tahun tertinggal, fikir cara mudahnya ialah buat tunai, buat qada, buat tunai, buat qada, buat tunai, buat qada, buat tunai, buat qada. Kap mengasih. Nur mencari redha Allah. Mencari redha Allah. Kita dulu kena redha. Kita dulu. Ya, saudagar tinta. Saudagar tinta.
Jadi yang paling penting kepada kita ialah qada. Jadi kita kena buat 3 jenis solat. 3 kategori solat. Bukan 3 jenis, 3 kategori solat. Pertama, solat wajib, satu kategori. Yang kedua, solat sunat. Tak kira lah apa pun, satu kategori. Dan kategori lagi, solat qada. 3 solat. 3 kategori solat. Kena buat. Kena buat. Rugi tak buat. Tapi bagi orang yang hati sudah mati, dia tak gelisah. Dia tak rasa susah hati pun. Itulah tanda hati dah mati. Dia tak gelisah. Jadi, ingat dalam soal solat ini ada 3 kategori. Kategori pertama, solat wajib. Kategori kedua, solat sunat. Kategori ketiga, solat qada. Solat qada. 3 kena buat. Jadi tanda hati yang sudah mati ialah tidak gelisah saat tidak ibadah. Yang kedua, berani meninggalkan solat. Berani meninggalkan. Itu tanda hati mati. Bagi orang yang gelisah, nak habis dah waktu ni, gelisah, itu tanda hatinya hidup. Hidup. Sebuah hati yang telah mati tidak akan mengingat Allah dan senang melakukan dosa. Paling berat dalam Islam, sehingga akan berani meninggalkan solat yang wajib hukumnya. Sebuah hati yang berani meninggalkan solat akan berasa terang-terang saja jika meninggalkan solat. Padahal perintah untuk wajib solat untuk melakukan solat itu jelas yang tertera di dalam Al-Quran. Siapa yang tinggal solat dengan saja, na'udzubillah, kafir. Kafir. Tinggal solat dengan sengaja, tanpa alasan. Sakit pun kena solat. Sakit kena solat. Kena. Tak boleh berdiri tu. Kau solat duduk. Ya Mariam Wahab, apa khabar? Makasih. Zaini, duduk tak boleh tu. Mak saya duduk tak boleh, dah baring sekarang. Okey, solat masa baring. Tak boleh bergerak tu, nak takbir pun tak boleh. Pakai mata. Solat dengan mata. Tak boleh juga tu, tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habislah. Tu bolehkah kita qada solat subuh semasa solat tarawih? Boleh. Solat apa-apa pun boleh. Boleh solat apa-apa, bila-bila masa pun boleh qada. Qada ni dibenarkan walaupun waktu masa tidak dibenarkan solat, seperti selepas subuh, selepas asar, masa tarawih baru ni, empat qada. Buat qada. Tak semesti qada subuh masa tarawih. Qada zuhur boleh. Kan? Boleh sangat. Tu imam buat 2, kita buat 4. Buat 2 macam mana? Ni dah lepas kan, tapi cerita lah. Solat tarawih, apabila tu imam bagi salam terakhir, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bangun lah. Sambung solat rakaat yang ketiga. Dan rakaat yang keempat. Boleh pahala lagi. Pahala berjemaah 25 dapat. Orang qada dengan tu imam ada depan, tak kira tu imam tu solat apa. Boleh. Solat apa? Dia solat sunat ke, solat wajib ke? Dan kita niat solat apa-apa pun boleh. Kita tak tahu dia solat zuhur ke, solat apa atau solat sunat, kita tak tahu. Tapi kita boleh jadi makmum. Boleh. Tapi kita niat apa yang kita nak lah. Kita nak aku solat zuhur qada 4 rakaat. Tiba-tiba dia tu solat sunat je 2 rakaat. Tak apa. Kita tetap boleh dapat pahala berjemaah 25 kali ganda dan 27 darjat peningkatan. 27 darjat. Darjat kita masuk ke syurga. Darjat kita diangkat 1 darjat ke 1 darjat 500 tahun. 27 darjat bro. 27 darjat. Itulah. Kena berjemaah, selalu berjemaah. Dan apabila kita berjemaah, kita lebih selamat. Bacaan kita tak sempurna sikit-sikit, tu imam tangguh. Bacaan kita kurang khusyuk sikit, tu imam tangguh. Itu lebihnya kita solat berjemaah. Ini kena buat. Cantik kokoh. Terima kasih banyak. Terima kasihnya Alawiyah. Apa khabar Cik Alawiyah? Alif Muhammad Khalil. Hamba bersujud. Cantik. Sujud sama. Kau berdiri hari ini. Sembang-sembang pagi bersama Datuk hari ini dari Kota Baru. Kota Baru. Happy Aidilfitri, selamat menyambut raya. Siapa yang masih berada di kampung, semoga sentiasa berbahagia dengan keluarga. Semoga raya kali ini girang gemilang, ceria sama. Dan balik bekerja, balik ke sarang semula, bekerjalah dengan baik-baik, sungguh-sungguh. Cikgu Jinggo, my teacher, my bro.
Motivator join. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sesiapa yang ada solat qada, kena qada. Kena qada. Kena dah. Nah, minta dengan Allah, qada. Sentiasa qada. Sentiasa qada. Jadi atuk cadang tadi 5 campur 5. 5 plus 5. 5 solat tunai, 5 solat qada. Sentiasa buat. Continue. InsyaAllah kata ulama, kalau kita meninggal, kalaupun ada baki lagi kena qada, insyaAllah Allah akan ampunkan. Dan dalam masa yang sama kita beristighfar lah. Ya Allah, ampunlah dosaku, banyaknya solat aku tinggal ya Allah. Dosa dengan Allah, Allah akan ampunkan. Tapi Allah tidak ampunkan dosa dengan manusia. Walaupun kau curi durian sebiji, Allah tak ampunkan. Dengan Allah, dosa zina, dosa tinggal solat, Allah ampunkan. Tak ada masalah. Minta ampun je lah. Istighfar. Mudahnya. Salah yang lepas, tak kisah. Tapi dengan manusia jangan. Dengan ibu bapa jangan. Adik-beradik jangan. 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 Kalau kau menipu dengan manusia, kau kena ampun dengan dia. Kalau kau berbohong dengan manusia, kau kena bagi tahu kepada manusia. Bilang kau. Pernah saya solat duha, sambil solat qada subuh dan lain-lain. Boleh sangat. Buat duha buat 2. Kalau cantik buat 4. Maksimum duha ni 12. Ada ganjaran-ganjarannya. Setiap tambahan 2 rakaat itu ada banyak ganjarannya duha. Dan ada awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Waktu duha ni ada 3 kali. 3 kali waktu duha ni. Jadi kita boleh buat dulu 4 awal, 4 pertengahan, 4 akhir. 12 rakaat. Itu maksimum. Rasulullah buat, nak buat lebih boleh solat sunat ni, tapi Rasulullah buat 12. Itu pun ganjarannya besar. Siapa yang buat solat sunat duha tunai 12 rakaat, sebuah istana emas berlantaikan permata disediakan. Tak nak. Di dunia mana nak dapat macam tu? Nak beli rumah teres pun tak boleh, tak berbaloi. Kan? Dunia ni susah sebenarnya. Dunia ni susah, berat, penat, busuk, kacau, menipu, bohong, semua ada di dunia. Tapi kalau masuk syurga tak ada semua tu. Wangi, baik-baik, ceria, cantik, muda, hebat. Wow, bidadari 70 bro. Nak, tak nak? Tak nak tak apa. Atuk nak. Kan? Jadi qada kena buat. Jadi cara nak qada ialah sebaik-baiknya 5 tunai, 5 qada. Sentiasa buat. Atuk buat tu. Atuk buat 5 tunai, 5 qada. Memanglah banyak rakaat kena buat, tak apalah. Kita paksa diri kita. Kan kita ada masalah. Kita paksa diri kita buatlah. Macam kita sekolah dulu juga. Kena denda. Anda tak siap kerja sekolah. Saya tak siap kerja sekolah. Kita kena buat 300 muka surat itu. Mak tanya, kenapa tulis benda yang sama ni? Tak ada latihan menulis. Beritahu kat ibu, latihan menulis, mak kena tulis macam-macam macam tu lah. Mak tak pandai baca. Tak pandai baca. Itulah kelentong juga. Kelentong. Macam itulah hidup kita. Hidup kita. Jadi bagi orang yang tidak merasa bersalah meninggalkan solat, berarti hatinya sudah mati. Hati sudah mati. Bagi orang yang berani meninggal solat, hati sudah mati. Orang yang tidak rasa resah dan gelisah apabila tidak beribadat, tidak solat, tidak puasa, tak resah dia, happy semua, disco semua. Contoh, itu hati sudah mati. Hati berani dia jawab lawan perintah Allah. Berani dia. Bolehkah solat malam kita buat solat witir saja 3 rakaat? Boleh. Solat witir boleh buat selepas maghrib sehingga sebelum subuh. Witir boleh buat awal, boleh buat tengah. Sekali saja buat witir. Kalau dah buat witir 1 rakaat tak boleh lagi. Nak buat 3, 4 tak boleh. Sekali je buat witir. Kalau buat 1, 1. Malam besok pula kalau umur panjang. Kalau buat 3, 3. Kalau buat 5, 5. Kalau buat 7, 7. 9, 9. 11 habis. 11 witir. Macam itulah. Witir. Atuk buat 3 je. 3 1 salam. Atuk buat 3 1 salam. Witir ni dibolehkan. 3 rakaat tanpa tahiyat awal, 1 salam. Maknanya 1 salam. Begitulah, senang. Saja aku solat sunat witir 3 rakaat kerana Allah Taala. Rakaat pertama baca Al-Fatihah dan baca surah Qul Huwallah. Rakaat kedua baca Al-Fatihah, kemudian baca Qul A'udzu Birabbil Falaq. Yang ketiga baca Al-Fatihah, baca Qul A'udzu Birabbin Nas.
Tahiyat akhir, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Selesai. Solat witir, solat yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Besar ganjarannya. Witir, tunggal. Allah cukup suka. Minat sangat solat witir. Solat witir. Ya, Haikal. Haikal, apa khabar? Hati mati. Kok apa day kita hari ini? Ialah hati mati. Hati mati. Tenang saat melakukan dosa besar. Saat melakukan dosa besar, dia happy, tenang, berhibur, hure-hure. Allahu Akbar. Itu tanda hatinya dah mati. Terhibur melakukan dosa besar, itu tanda hati dah mati. Tenaga individu, tenangnya individu yang sedang berbuat dosa besar atau maksiat, itu kerana sebuah hati tidak lagi merasakan jelek perbuatan dosa yang dilakukan. Sehingga dosa yang dikerjakan menjadi suatu kebiasaan baginya. Lebih parah lagi, dia tidak akan peduli dengan pandangan Allah dan Rasul, dan dia tidak akan malu pada manusia. Dia akan bangga terhadap maksiat yang dilakukan. Ada orang bangga maksiat dilakukan. Dia tengok, aku boleh minum arak 3 botol sekaligus. Na'udzubillah misal. Ada orang macam tu? Ada. Macam-macam dia buat. Tengok aku ada makmur 3-4. Bangga benar. Allahu Akbar. Tenang, hibur melakukan dosa. Tak ingat langsung takut kepada Allah. Itu juga tanda hati sudah mati. Tidak tersentuh, bahkan menjauhi ayat-ayat Al-Quran. Tak baca langsung. Bismillah pun tak baca. Bismillahirrahmanirrahim pun tak baca. Al-Fatihah pun tak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin pun tak baca. Bila tak baca Al-Fatihah, kau tak solat lah. Senang je formula dia. Ya Linda Saad, apa khabar? Siapa yang tak baca solat, tak baca Al-Fatihah, tak solat. Syukri, terima kasih. Jadi baca Al-Quran itu apabila solat. Dalam solat ini kau dah buat banyak ibadat tau. Dalam solat kau baca Quran, kau berselawat kepada Rasulullah, kau berzikir, kau berdialog dengan Allah SWT masa at-tahiyat saya akhir, kau memberi salam. Banyak ibadah dalam solat yang kau dah buat. Habis tu orang tanya, kau tak baca Quran? Tak. Habis tu kau tak solat ke? Solat. Baca Quran lah tu. Dalam solat. Dalam solat, kalau baca Quran, di luar solat dapat 10 markah. Baca dalam solat dapat 20 markah. Sekali ganda lagi. Sebab tu kena baca panjang-panjang surah dalam solat, sebab untung. Baca Yasin dalam solat. Kalau baca Yasin di luar solat mendapat 10. Baca Yasin di dalam solat mendapat 20. Macam itulah. Itu yang dikatakan smart ibadah. Smart ibadah, bro. Smart ibadah. Dan juga tidak akan terpengaruh, tidak mendengar. Nak dengar pun tak nak. MP3 pun tak ada. Lalai membaca Al-Quran sehingga berpaling dari Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah benar-benar petunjuk dari Allah dan menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Al-Quran ini pedoman hidup dunia dan akhirat. Siapa yang berpegang kepada Al-Quran, maka dia selamat. Jadi kita berpegang kepada hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah SWT kita kena jaga. Nak jaga macam mana tu? Jagalah dalam soal-soal ibadah kita. Terus menerus berbuat maksiat tanpa ada istighfar. Tak ada istighfar, terus berubah. Lalai sungguh merupakan penyakit hati yang berbahaya. Lalai ni penyakit hati yang berbahaya. Lebih teruk daripada dengki. Lalai, Allahu Akbar. Umur terbakar begitu saja. Siti Fatimah, apa khabar? Apa khabar? Itulah. Terus menerus maksiat dan tak rasa sedikit pun berdosa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika ia sudah menjala dalam sebuah hati, apabila lalai sudah menjala dalam hati seseorang itu, bersarang jiwa manusia, maka ia akan menutup pintu hati individu itu, dan menjadikan anggota badan saling mendokong untuk menutup datangnya hidayah, sehingga sebuah hati akan terkunci rapat
Dan sebuah hati yang terkunci rapat akan selalu mendapat membuat maksiat. Tidak ada hidayah lagi padanya. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagaimana dapat hidayah tu? Banyakkan bersedekah. Setiap kali bersedekah, niat aku bersedekah perfume kasturi duha kepada masjid dengan harapan Allah beri hidayah supaya aku mudah nak mengadakan solat. Kena buat macam tu. Ikhtiar. Kena minta dengan Allah. Minta, Allah akan beri. Dan seterusnya, sibuk mengumpat atau fitnah dan berburuk sangka. Mengumpat fitnah, buruk sangka, hati busuk. Ini tanda hati dah busuk dah. Duk bicara membawang orang, fitnah, benda tak betul pun. Duk buat posting apa semua. Allahu Akbar. Minta jauh ya Allah. Minta jauh ya Allah. Berbicara itu mudah. Bercakap itu tak payah modal. Yang berat adalah bertanggungjawab di atas apa yang keluar dari mulut kita. Sebenarnya apa yang keluar dari mulut kita itu menunjukkan siapa diri kita. Jangan kata dia cakap je hati baik. Tak betul. Perkataan yang buruk menunjukkan keburukan diri kita. Begitu juga perkataan yang baik menggambarkan kebaikan diri kita. Hendaknya kita dapat memastikan apa yang terkeluar dari mulut kita. Kena fikir dulu. Sebelum mulut terbuka, otak kena buka dulu. Buka otak dulu, baru mulut buka. Jangan buka mulut dulu, otak belum buka. Brain first. Buka pintu otak dulu, baru buka pintu mulut. Baru selamat. Ya, Saifuddin, apa khabar? Francisco. Francisco. Buka pintu otak dulu, baru buka mulut. InsyaAllah anda selamat. Jadi bagi orang yang dengan mudah buruk sangka, sibuk mengumpat fitnah, maka dia sudah pun, hatinya sudah pun mati dan membusuk, berulat hati dia. Allahu Akbar, takutnya. Seterusnya sangat benci dengan niat baik dan para ulama. Orang yang benci kepada ulama juga hatinya dah busuk. Mengutuk ulama, ulama begitu, ulama begini. Allahu Akbar. Allah, kau solat pun tidak. Hati mati kan. Ramai tu kau akan jumpa dalam media sosial ni, di Facebook ke, TikTok ke, di IG ke, di Twitter ke, di Telegram ke. Kau akan jumpa manusia-manusia yang hati mati. Manusia. Individu yang telah tertutup sebuah hatinya. Bagi seseorang yang sudah hatinya, pintu hati itu tutup, yang paling takut ditutup oleh Allah SWT. Itu paling takut. Tak boleh buka dah kalau ditutup oleh Allah SWT. Sebuah hati keras dan tidak mudah menerima nasihat. Ia juga sangat membenci nasihat-nasihat baik. Kalau nasihat, tutuplah aurat tu. Apa kau peduli? Allahu Akbar. Haram tu buka aurat. Dosa. Dosa aku tanggung. Kasar je cakap dia. Ego. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan. Kau ni kuat mengumpat orang. Jangan. Ikut aku lah. Hari ni nak hujan apa gaya? InsyaAllah kata hujan. Lama tak dengar suara Bang Haji. Why? Ajay, where are you? Ada. Lama tak masuk. Masuklah. Pukul 10 ada lah sekarang. Bukan pukul 8 macam dulu lagi. Tapi pukul 10 dah lama dah bro. Dah buat. Atuk sekarang ada buat promosi bro. Ini promosi. Atuk dah buka kedai kat TikTok. Dah ada. Iaitu satunya bawang kasturi. Nama dia kasturi duha. Atuk letak sendiri. Adunan pun, formula pun atuk yang buat. Tapi orang baik yang baca lah. Tapi atuk minta formula dia. Jadi kasturi duha untuk laki-laki. Jadi ingat atuk, spray duha, solat sunat duha. Saya baru operate jantung pak. Saya bypass 17 Februari yang lalu. Bypass InsyaAllah selamat. Operate jantung. Selamat insyaAllah. Jaga ubat, jaga pemakanan, jaga emosi, dan yang penting sekali jaga solat. Solat kena jaga bro. Kena jaga. Kena qada solat bro. Solat. Tadi baru kita bercakap iaitu solat wajib diqada. Cara ni mudah. Cara mudah 5 plus 5. Itu formula tu. Untuk ajas lah 5 plus 5. Bila kita buat solat tunai 5, buat solat qada 5. Subuh tunai, lepas subuh buat qada. Sentiasa buat bro. InsyaAllah kita reda. Ajar kita sampai ke apa, kita reda semua. Reda. Bila kita reda, InsyaAllah Allah akan reda.
Itu yang mahal kita. Yang kita nak ialah syurga, insya-Allah. Yang lepas tak boleh buat apa dah. Berdoa semoga dosa kita diampunkan saja. Dan kita akan fokus kepada yang akan datang. Yang lepas tak boleh buat apa dah. Itu sedikit pencerahan. Tajuk kita hari ini ialah hati mati. Hati mati iaitu orang yang tak boleh menerima nasihat dan dia membenci ulama. Membenci ulama. Banyak cerita tu. Tidak ada rasa takut dan peringatan kematian, kuburan dan akhirat. Pada dia tidak ada rasa takut. Orang mengingatkan mati, soal kubur, soal akhirat, tidak ada pada dia. Tidak ada. Alhamdulillah bang, insya-Allah. Amin. Amin. Fokus solat. Sebenarnya Allah bagi sedikit ujian agar sabar dan redha. Semoga ujian itu akan mendapat pahala. Allah nak meningkatkan iman, Allah nak menghapuskan dosa. Allah nak menghapuskan dosa, dia bagi ujian. Dan kita akan tambah dengan solat-solat wajib kita. Solat-solat sunat, zikir dan sebagainya. Di samping kita berikhtiar, iaitu menjaga pemakanan, jaga obat, konsisten, follow up dan sebagainya. Dan selebihnya, tawakal tu Allah. Tawakal tu Allah. Redha dengan apa yang anda terima. Itulah ujian. Allah sayang kita, maka Allah uji kita. Kan dia sayanglah. Sebab kita apabila kita sakit, kita mudah menyebut nama Allah. Allah sakit ya Allah. Allah sakit ya Allah. Jadi senang. Tapi kalau senang, berhibur sana sini, kita lupa kepadanya. Apabila lupa kepadanya, dia uji kita sikit. Uji sikit. Sebab apa? Sebab dia sayang kita. Dia nak kita masuk syurga dia. Dia nak masuk syurga dia. Syurga dia luas. Luas bro. Syurga dia luas. Jika sekiranya kamu melihat ketika individu-individu berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Rabbi, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalilah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah individunya. Inilah kata-kata orang yang telah mati. Orang yang telah mati memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dihidupkan walau hanya satu hari. Jika sekiranya kamu melihat individu yang buat dosa itu menunduk kepalanya kepada Rabbi, kepada Allah, dia menunduk ya Rabbi, dia minta dengan Allah. Kami telah melihat dan mendengar. Masa dia mati tu, dia dalam kubur, dia telah melihat dan mendengar. Maka kembalilah kami ke dunia. Minta kembali ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah individu-individu yang yakin. Masa berada di alam barzakh, minta dengan Allah. Ini surah Sajadah ayat 32 al-Baqarah. Itulah kata-kata orang meninggal. Jadi kita yang belum meninggal ni berusahalah beribadah. Beribadah bukan saja beribadah dalam soal solat, puasa, haji, zakat, tetapi beribadah dalam soal bersedekah, dalam soal-soal lain. Soal-soal lain. Jadi itulah orang yang telah meninggal, memang dia minta hidup balik, tujuannya nak beribadah. Jadi kesempatan yang ada pada kita ini untuk merayu kepada semua, kita teruskan beribadah. Paksakan diri beribadah. Hati yang mati ialah gilanya pada dunia tanpa peduli dosa. Itu tanda hati mati. Tak kira haram halal, berbohong tak berbohong, itu tanda dia hati mati. Hujan dah. Alhamdulillah. Hujan lebat. Hujan lebat. Senang melihat individu susah dan menderita. Dia suka tengok orang susah. Itu juga penting. Tidak pernah bersyukur kepada Allah. Tidak pernah bersyukur kepada Allah. Tidak berbakti kepada kedua ibu bapa. Selalu memiliki rencana untuk membuat keburukan. Jadi itulah. Cukuplah untuk hari ini. Hujan lebat. Jadi itulah untuk hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.